Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kita bertemu pada pagi ini untuk kita teruskan siri kuliah kita dalam kitab Encyclopedia Fiqh Practice karangan Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullah, murid kepada Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam kuliah yang lepas telah membicarakan tentang solat witir, ya, solat witir yang dikerjakan pada waktu malam. Dan insya-Allah kita akan cuba habiskan perbincangan kita tentang permasalahan yang berkait dengan solat witir ini. Jadi kita boleh buka muka surat 485, ya, dalam kitab terjemahan ni, terjemahan Encyclopedia Fiqh Practice ni. Dan seingat saya kita berhenti di doa kunut, betul ke? Ya. Baik, kita buka halaman 485. Dan kita lihat tajuk di situ doa kunut. Ya. Boleh kita tambah, ya, sebab saya melihat kadang-kadang ada juga kekeliruan sebenarnya dalam masalah doa kunut ni. Kita boleh tambah di situ doa kunut dalam kurungan witir, ya, dalam kurungan witir. Sebab nanti insya-Allah dalam perbincangan kita pada pagi ni berkenaan tentang doa kunut, kita akan cuba leraikan apa orang kata salah faham dalam masalah doa kunut ni, ya. Nanti kita akan lihat kekeliruan yang berlaku, ya, dalam masalah doa kunut ni. Jadi kita terletak di tajuk tu doa kunut untuk solat witir, ya. Yakni apabila kita kerjakan solat witir, bilakah solat witir dilakukan? Soalan je lah, ya. Ada waktu-waktu tertentu, ada hari-hari tertentu, ada bulan-bulan tertentu, okay? Setiap malam, ya, setiap malam sepanjang tahun, ya. Baik, kita boleh, ya, kalau kita nak baca doa kunut, ya, pada rakaat terakhir solat witir itu, kita dibolehkan untuk membaca doa tu. Tinggal lagi, ya, kita lihat doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah untuk kalau kita nak baca dalam solat witir tu. Doa yang kita nak baca dalam solat witir tu, kita lihat, ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait, ya. Pun kita lihat kalau lafaz ni, saya melihat kadang-kadang apa yang diamalkan oleh masyarakat pun ada sedikit berbeza, ya, dari segi lafaz dan kadang-kadang dari segi cara, ya. Yang saya maksudkan di sini adalah yang kita nampak lah. Tuan-tuan boleh betulkanlah kalau silap. Kalau dalam solat tarawih, kalau bulan Ramadan, bila ada doa kunut, ada doa kunut kan? 16 atas, ha? Ginilah Tuan Haji minta jasa baik, cuba cerita sikit apa yang biasa macam mana yang diamalkan tu. Biasa selepas solat bulan Ramadan kan, solat tarawih, ya, maka akhir sekali tu kita akan adakan 3 rakaat witir. Ini bermula daripada malam 16 lah, 16 ke atas. Okey. Malam pertama sampai akhir pun ada macam tu. Tapi witir tu ada pada 16, malam 16 sampai akhir. Doa kunut maksudnya. Doa kunut. Bermula pada 16, malam ke-16 ke atas. Okey. Macam mana yang diamalkan?
Maka kita sama-sama angkat tangan doa ada. Ini pada rakaat terakhir. Pada rekan yang terakhir. Rakaat terakhir witir. Sebelum rakaat, sebelum rukuk, selepas rukuk. Sebab rukuk macam biasa kita buat solat pagi itu kan, fajar. Tuan Haji lah, bukan saya. Tak apa. Okey. Selepas rukuk pada rakaat terakhir solat witir. Baik, saya yang nak tahu juga macam mana lafaz doa kunut tu. Boleh ada guide kat depan tu, tapi nak pastikan adakah seperti yang kita lihat atau ada lafaz lain. Ada sikit beza di sini. Cuba boleh Di kalau sini, di sini kita sebut Allahumma hadini fiman hadait wa afini. Tapi pada malam tu oleh kerana kita sembahyang beramai-ramai, nah. kita baca Allahumma hadina fiman hadait Okey. wa afina, semuanya nak. Okey. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fima atwait. Wa qina bi rahmatika syarra ma Tu dia. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Lepas tu wa tawallana fa innaka taqdi, tak ada. Ada. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. ada. Okey. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Innahu la yaziluni tak ada. Ada. Okey, fa innahu wa innahu la yadhillu man walait. Wala yazillu man ada pun ada. Aha. Tabaraka wa ta'ala. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Ada juga. Ada. La manja minka. La manja minka illa. Itu tak ada. Tak ada. Okey, so boleh kita buat kesimpulan bahawa lafaznya sama daripada mula sampai akhir kecuali yang terakhir, lafaz hujung tadi tu. Ya. Betul. Pada solat witir di bulan Ramadan dan solat subuh juga Subuh juga. sama. Lebih kurang. Sama lebih kurang saya kira lain. Ada sambungan dia lagi pada falakal hamdu. Itu yang saya nak tahu tu. Siapa yang boleh tolong jelaskan? Dia amalkan dah. Siapa yang tahulah, siapa yang tahu. Tapi akhirnya kita ada baca selawat kepada Nabi. Itu bila? Akhir sekali Allahumma sholli ala. Itu selepas tabarak rabbana wa ta'ala ke? Ya. Selepas dengar saya refresh memory lah. Kadang-kadang kita sebut baru lagi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما فلك الحمد على ما قضيت فإنك تقضي. Dia dah ulang balik kata tadi dah sebut dah. Lepas tu nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Subuh pun macam tu. Subuh macam tu. Saya pernah bila Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Lepas tu imam senyap sekejap. Yang mana satu? Macam mana tu? Sebab saya tu itu tak boleh na. Dia sebab itu yang lain tu kita boleh na sama-sama. Oh. Buat sendiri. Yang mana sendiri? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu sendiri. Cantik tu. Jadi semua senyap. Imam senyap. So waqina syarra ma qadait. Berhenti situlah. Imam berhenti situlah. Mamu senyap. Ya, apa tu? Mamu senyap mana? Imam senyap, mamu senyap. Apa yang berlaku lepas tu? Yang lagi senyap. Okey. Di sini. Okey. Itu yang saya nak tahu kat mana. Okey, barakallahu fiik. Itu point yang cantik lah tu. So, ya. Pernah kata masa begitu. Imam tu kata dalam hadis tak ada senyap ni. Jadi setengah imam tu dia baca kuat juga semua.
dalam hadis ada sunnah katakan imam tu senyap masa baca kunut. Aha. Jadi imam tu lepas tu dia baca kuat juga. Pernah nanti pun kuat juga. oh imam ditegur lah. Semua baca kuat. Dia tak ada macam senyap-senyap. Betul tu sebenarnya. Okey, begini, kita lihat doa kunut witir, ya. Itu lafaz yang sabit, ya, daripada Nabi SAW. Jadi itu yang saya nak tanya pasal apa yang diamalkan oleh masyarakat, ya, sebab saya melihat adanya perbezaan dari segi lafaz, ya, satu, dan yang kedua dari segi tata cara. Tata cara yang dimaksudkan di sini ialah itu tadi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Lepas tu senyap tu. Bila disenyap fa innaka taqdi wa senyap di sini tidak ada contoh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya sama ada kita sendiri, ya, atau kita berjemaah, imam berjemaah dengan makmum di belakang, lafaznya sama, ya, dan tata caranya pun sama. Tidak ada istilah bahagian depan tu dia kuatkan dan bahagian terakhir disenyapkan. Tidak ada, ya. Tinggal lagi, ya, kalau dia solat sendiri dia nak kata Allahumma hdini fi man hadait, boleh. Dan sebenarnya kalau dia nak kata Allahumma hdina pun boleh, tidak ada masalah, ya. Dengan dia niatkan dirinya dan keluarga dia, walaupun mereka tidak turut serta solat bersama dia. So itu tidak ada masalah, ya. Apapun yang kita lihat di depan kita ni, ya, Allahumma hdini fi man hadait, ini dia dengan lafaz seorang lah, ya, dengan erti kata kalau solat berjemaah seperti yang diamalkan oleh masyarakat, Allahumma hdina, ya. Tapi itulah, ya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sehinggalah ke akhirnya la manja minka illa ilaik, ya. Itulah doa yang sabit, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari segi lafaznya. Tinggal lagi kita lihat di muka surat sebelah, ya, di dalam dalam perenggan yang kedua tu, disyariatkan pula membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir doa kunut. Hal tersebut selalu, boleh gariskanlah perkataan selalu. Maknanya selalu lawan dia apa? Jarang-jarang, atau kalau setiap kali apa? Sentiasa, okey. Jadi selalu maknanya bukan jarang dan bukan sentiasa. Sentiasa maknanya setiap kali, ya. Dilakukan oleh ulama salaf dahulu, begitu juga dengan para sahabat. Maknanya selawat itu boleh dibaca selalu, ya. Dengan erti kata kalau kita ada kala kita tak baca, tidak ada masalah. Dengan erti kata bila sampai la manja minka illa ilaik, kita berhenti di situ, ya. Tidak ada masalah, ya. Bahkan itu juga telah sabit, ya, daripada Nabi SAW, ya. Kalau kita nak tambah selawat, tambah. Cuma tinggal lagi kita lihat tidak ada lafaz selawat yang khusus yang perlu dilazimi, untuk dibaca, ya. Kalau kita nak kata wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, ya, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pun boleh, ya. Apa juga lafaz selawat, wa sallallahumma ala nabiyina Muhammad ke, tidak ada masalah, ya, kerana di situ diumumkan, disyaratkan pula membaca selawat. Maknanya dengan apa juga lafaz selawat yang ringkas atau panjang sedikit, itu terpulang kepada kita, ada pilihan, ya, tidak ada lafaz yang tertentu, ya. Baik, jadi inilah dia doa kunut yang disyariatkan untuk kita baca dalam solat witir sepanjang tahun, ya. Bukan sahaja pada bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan di luar Ramadan, ya. Baik, apa yang diucapkan pada akhir solat witir ini, ada juga warid lafaz zikir yang dianjurkan, ya, untuk diucapkan, ya, pada akhir salat witir, ya.
kita lihat di situ, baik sebelum maupun setelah salam, terpulang, ada pilihan di situ. Maknanya lepas tasyahud pun boleh kita baca, ya, fil alamin innaka hamidum majid, boleh kita baca doa di bawah tu, atau selepas kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, boleh kita baca doa tu, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini doa yang diajarkanlah untuk kita baca pada solat witir secara khasnya, ya. Pun kita kata kalau nak dibaca pada solat yang lain pun tidak ada masalah, ya. Kerana ini adalah antara doa yang sabit daripada Nabi SAW yang dianjurkan untuk kita baca, ya, dalam solat witir secara khasnya atau solat-solat lain secara amnya. Setelah mengucapkan salam, kita lihat di situ pada solat witir, ini khas buat sejurus selepas memberi salam dalam solat witir. Nabi SAW mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali, ya. Saya melihat bahawa sunnah tu ada diamalkan dalam masyarakat. Tinggal lagi yang diamalkan oleh masyarakat, kadang-kadang dia ada versi-versi yang tertentu, ya, di mana yang saya perhatilah, imam atau Bilal di belakang rasanya dia akan angkat suara dia, Subhanal Malikul Quddus. Tuan Haji boleh sambung apa lepas tu dia kata? Subhanal Malikul Quddus. Subhanal, ada lafaz panjang sikit. Lepas tu makmum kat belakang pun ada menyahut sikit. Apa sallu alaih ke apa, kita kata, ya, sallallahu wasallam alaih. Dia tu hujung tu yang kena. Itu semua kita kena perhatikan. Ada asasnya, tetapi yang kita lihat pada yang diamalkan oleh masyarakat perlu dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Jadi yang Nabi sebutkan ialah Subhanal Malikil Quddus, diucapkan sebanyak 3 kali. Tinggal lagi ada perincian di situ. Nak kata bahawa sunnah ni kita kena ikut, ya, jangan kurang, jangan tambah. Kita lihat di bawah tu, dan beliau memanjangkan, dan baginda lah, ya, memanjangkan suara dan mengeraskannya pada ucapan yang ketiga. Bukan yang pertama dan yang kedua dan ketiga, tak. Yang ketiga sahaja diangkat. Maknanya apa? Subhanal Malikul Quddus, yang baca yang pertama dan kedua dibaca biasa, ya, biasa. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Macam tu, bersahaja. Tidak ada macam tengah melaungkan azan ke, tidak seperti macam tengah baca Al-Quran ke, tidak. Secara bersahaja, ya. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Habis. Tak ada Subhanal Malikul Quddus, ini lenggok-lenggok semua ni, ya. Tidak ada macam tu, ya. Nak mengatakan bahawa kalau kita perhati di situ, dan baginda memanjangkan suara, ya, dan mengeraskannya pada, nak mengatakan betapa telitinya para sahabat apabila mereka meriwayatkan sesuatu daripada Rasulullah. Panjang pendek yang lafaz Nabi sebut tu pun mereka perhati. Nampak? Bila mereka kata dan Nabi manjangkan suara dan mengeraskannya pada ucapan yang ketiga, maknanya apa? Ucapan yang kedua dan yang pertama sebelum tu biasa, perlahan. Nampak? Jadi ini kata kita kena peka dengan cara macam ni. Jangan kita buat ikut suka hati, ya. Jadi kerana akhirnya akan menyalahi sunnah, ya. Baik, kita lihat di situ perkara yang ke-6, tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya. Ini satu hukum lah untuk dalam solat witir. Tidak boleh dilakukan 2 kali. Kalau kita dah buat sekali, andai kita solat witir di awal malam, lepas tu kita tidur, kalau kita jaga selepas itu, kalau kita nak buat solat witir lagi, tidak ada, ya. Itu maksudnya, hanya ada solat witir satu malam. Solat witir ni maknanya apa? Solat yang bilangan rakaatnya ganjil, minimumnya 1 rakaat, atau 3 rakaat, 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, 9 rakaat 1 salam, ya.
11 rakaat itu maksimum, ya. Andai kata bahawa kalau kita dah solat witir, ya, maka selepas itu tidak ada solat witir lagi, ya. Baik. Seperti mana dalam hadis Nabi di situ, tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya, hadis sahih daripada riwayat Abu Daud. Jadi hal itu jelas dinyatakan oleh Nabi SAW. Kita lihat perkara yang ketujuh, mengqadha salat witir. Boleh atau tidak salat witir diqadhakan andaikan seorang itu dia pada malam itu dia terlepas salat witir dia boleh tak diqadha? Bila disebut qadha tu, apa artinya qadha? Bila sebut je qadha, maknanya di luar waktu dia, maknanya dah masuk waktu subuh lah, ya, kerana itu waktu terakhir untuk salat witir. Sampai azan subuh, habislah waktu untuk salat witir. Maknanya kalau dia nak qadha, maknanya selepas tu, selepas dah masuk azan subuh atau bila matahari dah naik, ya, boleh atau tidak dia qadha. Kita lihat hadis di bawah tu. Barang siapa yang tertidur atau lupa melakukan solat witir, ya, maka hendaknya melakukannya ketika mengingatinya, ya. Ya, baik, kita lihat di situ Nabi kata maka hendaknya dia melakukannya ketika mengingatinya. Itu dia punya hukum, ya, yang Nabi berikan. Dilakukan ketika ingat, ya. Kalau siapa yang tertidur atau lupa, kita lihat di situ dua keadaan, tertidur atau lupa. Sebenarnya kalau kita lihat hukum qadha salat witir ni, ternyata bahawa dia sama macam kalau kita terlupa atau tidur solat fardu juga, ya. Yang biasa kita lihatlah yang berlaku terlepas, ya, solat subuh contoh, ya, tertidur atau lupa, ya, maka hendaknya dilakukan ketika ingat. Itu waktu untuk diqadha, bila ingat. Maknanya bila ingat saja, itulah waktu dia. Maknanya kalau dia dah ingat, lepas tu dia tak buat juga, terlepas waktu dia. Maknanya nak kata waktu qadha pun ada waktu dia. Waktu qadha pun ada waktu dia. Salat fardu ada waktu dia, salat witir ada waktu dia. Kan? Qadha pun ada waktu dia. Bila waktu untuk qadha? Bila ingat. Maknanya bila dia orang tu ingat, lepas tu tangguh lagi lah. Dia tangguh saja, terlepas waktu dia, terkeluar waktu dia. Ya? Boleh? Sama ada salat fardu atau salat witir yang kita sedang bincangkan. Boleh faham? Kalau orang tu terbangun subuh, alamak, aku tak salat subuh lagi, tak apa, sarapan dulu, terlepas waktu dia, dia tak boleh nak qadha, ya. Lepas tu dia tak boleh nak salat subuh sebenarnya. Ini pun kadang-kadang ada yang banyak salah faham, ya. Ibarat jatuh di tipu tangga. Bila diingat lah. Maksudnya sekarang ni dia terbangun, kemudian dia dia tak buat lagi. Jadi adakah dia terus qadha untuk subuh saja ke? Ataupun dia buat dua-dua? Ya. Andai kata bahawa orang itu terlepas solat witir dan terlepas solat subuh dan dia nak qadha, ya. Sebelum tu ada baiknya kita ingatkan bahawa mengqadha salat witir boleh letak kurungan di situ jugalah. Kadang-kadang kerana ini bukan secara mutlak di situ. Mutlak maknanya tertidur je tak buat salat witir, qadha. Akhirnya sepanjang tahun qadha salat witir. Bukan macam tu. Tak dalam kurungan buat mereka yang biasa solat witir di waktu malam. Orang yang biasa, ya. Mana dia biasa buat solat witir. Barangkali bukan setiap malam, tetapi biasa, ya. Maknanya biasa lawan dia apa? Jarang, ya. Maknanya dia biasa buat. Dan ternyata bahawa pada malam itu dia berniat,
kita pakai istilah lah, dia pasang niat nak solat witir malam nanti, ya. Dan dia memilih untuk nak buat pada akhir malam. Ini dia tidur dulu. Tidur tapi ternyata terlepas. Ini kalau orang tu biasa buat solat witir tapi malam tu terlepas, dia yang boleh qada, ya. Kalau jenis yang tak biasa, tiba-tiba alah bangun dah bangun subuh dah. Alah, aku tak solat witir lagi ke, atau dia teringat orang tengah cerita pasal solat witir. Alah, aku tak solat witir malam tadi. Boleh qada, dia qada. Tak ada, bukan macam tu. Ya, bukan semudah itu, ya. Baik. Jadi hendaknya melakukannya ketika mengingati. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana kalau adakah dia nak buat solat witir dulu atau solat subuh? Sebenarnya kita kata ikut turutan. Ya. Kalau dia biasa buat solat witir, maka dia qada solat witirnya, ya. Dan kalau dia biasa buat solat qabliyah subuh pun sangat-sangat dianjurkan. Saya ingat kita dah bincang sebelum ni bahawa 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh qabliyah tu adalah solat rawatib yang Nabi tak pernah tinggal ketika mukim atau ketika bermusafir pun, ya. Pun kalau dia nak buat, tapi tu pun sekali lagi syarat dia kena biasa buat qabliyah tu, ya. Kalau ni jenis, kalau sampai jenis pergi masjid lambat je, sampai je memang time imam dah takbiratul ihram dah, jadi memang biasa dia tak buat qabliyah dia on the way ke masjid. Itu qabliyah dia. Maknanya qabliyah dia tinggal berjalan je lah, ya, ke masjid. Dia tidak ada qada, ya, sebab tu bukan kebiasaan dia buat qabliyah, ya. Jadi kalau dia terlepas, dia nak qada, dia qada ikut turutan, ya. Baik. Kita lihat muka surat di sebelah, ya, perkara yang nombor 8, 2 rakaat setelah solat witir, ya. Guru kami Al-Albani rahimahullah dalam kitab Qiyam Ramadan, dia berkata seseorang boleh mengerjakan solat 2 rakaat setelah witir berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk melakukan hal itu, ya. Baik, ini berkenaan tentang kalau orang tu dah solat witir, ya, dan andai kata bahawa dia nak tambah lagi amal soleh dia, ya, untuk malam itu. Di situ kita lihat syarak memberi ruang untuk dia, kalau dia nak solat lagi, dia boleh tambah 2 rakaat. Kita ada sebut dalam kuliah sebelum ni bahawa maksimum untuk solat malam ni, tak kira solat tarawih ke, solat witir ke, solat tahajud ke, ya, qiyamul lail ke, maksimum rakaatnya adalah sama, iaitu 11 rakaat, ya. Walaupun ada banyak perbincangan, banyak pandangan, tetapi kita kata dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu yang Nabi lakukan. Nabi tak pernah solat lebih 11 rakaat, ya. Ada riwayat berkenaan 13 rakaat dan kita dah jelaskan sebelum ni, ya. Di dalam perkara yang ke-8 ni ada lagi penjelasan bahawa boleh tambah kalau nak. Atas dah 11 tu, kalau dah buat 11 rakaat, nak tambah lagi 2 rakaat, ya, boleh, ya. Tinggal lagi jangan dilakukan secara berterusan, kerana itu pun bukan yang dilakukan oleh Nabi, ya. Yang Nabi buat 11, ya. Tapi ada kala kalau kita kadang-kadang tiba-tiba kita dah buat 11, andai kata contoh ini senario dia, kita dah buat 11 rakaat di awal malam, tapi ternyata di hujung malam tu kita bangun juga, ya. Atau andai kata bahawa sebelum subuh tu kita bangun awal, jadi bangun daripada duduk termenung je tak buat apa-apa, kita lihat ternyata bahawa syarak sentiasa nak bagi kita peluang untuk tambah amal soleh. Dia nak kata bahawa syarak ni dia bukannya orang kata apa, rigid atau sangat strict, dengan erti kata sehingga tak meraihkan keadaan manusia, ya.
ternyata bahawa syarak dia sangat bersifat meraihkan keadaan manusia, ya, situasi dia. Jadi itulah dia. Kalau dia dah solat 11 rakaat maksimum, atau dia andai kata bahawa dia pilih untuk solat witir pada malam tu 3 rakaat je, ya. Tapi lepas tu kalau dia nak tambah, ya, kita lihat di situ dia boleh tambah 2 rakaat. Ya, boleh dia tambah 2 rakaat. Asalnya kalau dia dah solat witir, maka itulah dia solat malam itu. Maknanya solat witir itu adalah penamat. Dia punya conclusion dia lah, dia selesai, ya. Asalnya selepas solat witir dah tak ada apa-apa dah, ya. Tinggal lagi dia boleh buat ibadah yang lain lah, baca Quran, doa, zikir, itulah, ya. Tapi lagi solat malam, solat witir itu adalah penamat. Tapi itu dia, ni nak kata bahawa syarak masih lagi beri ruang untuk terus tambah, dan dia boleh tambah lagi 2 rakaat. Itu sahaja, tak ada nak tambah lagi, ya. Tidak ada lebih daripada itu, ya. Kita lihat di perenggan yang terakhir dalam perkara yang ke-8 tadi, disunahkan pada 2 rakaat ini membaca surah Al-Zalzalah dan surah Al-Kafirun. Nah, kita lihat dia punya surah dia pun berbeza. Kalau dalam salat witir, ya, yang dianjurkan pada 3 rakaat terakhir salat witir, rakaat yang pertama surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, surah yang kedua Al-Kafirun, surah yang ketiga Qul Huwallahu Ahad. Kita lihat syarak nak membezakan, nak mengatakan bahawa 2 rakaat tambahan ni lain, maka surah dia pun kita lihat sedikit berbeza. Al-Zalzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan surah Al-Kafirun, ya. Baik, kita lihat perkara yang ke-9, qunut pada selain solat witir. Ini dia. Ini boleh kita ambil perhatian sikitlah. Qunut pada selain solat witir. Boleh kita jelaskan, kita bagi kaedah siap-siap bahawa qunut dalam solat hanya ada 2 jenis sahaja. Qunut dalam solat hanya ada 2 jenis sahaja. Maknanya doa yang kita nak buat dalam solat, doa dengan erti kata kita angkat tangan, ya. Adapun kalau doa masa sujud, masa rukuk, sebelum salam, memang disyariatkan, tetapi itu semua tanpa angkat tangan. Yang kita maksudkan di sini doa qunut, maknanya yang diangkat tangan hanya ada dua keadaan, atau dua jenis lah, ya. Yang pertama, doa qunut solat witir. Doa qunut solat witir. Yang kedua, doa qunut nazilah. Doa qunut nazilah, ya. Dua-dua kita kena ambil perhatian kerana dia jenis yang berbeza. Bahkan kalau kita lihat lafaznya berbeza, bahkan tempat dia pun berbeza, ya. Satu sebelum rukuk, satu lagi selepas rukuk, ya. Dan tujuan dia pun berbeza, ya. Baik. Kalau kita lihat baik, bagaimana hanya selingan? Bagaimana pula dengan doa minta hujan? Doa minta hujan dia lain. Doa minta hujan atau yang dipanggil solat istisqa, solat minta hujan, ini kalau saya kira ada dibuat baru-baru ni kan? Kita ni, ya, atau lepas kan, ada masa kemarau, tak ada air kat rumah semua kan, ya, dibuat solat istisqa kan. Solat istisqa dia sebenarnya 2 rakaat dilakukan secara berjemaah. Selepas tu khutbah. Pun di situ ada sebahagian ulama, ada beberapa pendapat. Kita boleh buat kesimpulan bahawa ada pilihan di situ, sama ada khutbah istisqa tu sebelum salat atau selepas salat. Dan dalam khutbah itulah dibuat doa istisqa. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa doa minta hujan sempena salat istisqa dia di luar salat.
maka dia tidak ada kaitan dengan doa kunut yang sedang kita bincangkan. Maka tidak timbul bila masa nak buat apa, kerana dia bukan dalam solat. Solat hujan tu dibuat solat 2 rakaat sunat seperti biasa, ya. Dan doa yang dibuat di mana sabit bahawa Nabi angkat kedua tangan sampai nampak ketiaknya, itu Nabi lakukan dalam khutbah, ya. Tinggal lagi sama ada sebelum solat atau selepas solat. Boleh, ya. Baik, kita lihat perkara A, qunut pada solat solat 5 waktu ketika nawazil. Kita lihat nawazil. Nawazil maknanya musibah-musibah atau nazilah. Nazilah plural, singular lah. Nawazil ni plural, ya. Ketika nazilah atau nawazil, dua-dua boleh, ya. Baik, kita lihat ternyata bahawa qunut nazilah yang Nabi lakukan, ya, doa kunut nazilah. Tadi kita dah bincang tentang doa kunut salat witir, ya. Sekarang kunut nazilah, doa kunut nazilah. Ternyata bahawa Nabi lakukan bila masa? Baik. Pertama, kita kena faham apa arti nazilah atau nawazil. Di situ disebut musibah, ya. Boleh kita perincikan apa arti musibah? Musibah yang ditimpa pada waktu itu. Maknanya musibah semasa, bukan musibah dulu 10 tahun lepas, atau musibah generasi dulu. Kita berdoa musibah kekalahan dalam perang Uhud ke apa ke. Tak ada, itu bukan nazilah lagi dah, ya. Yang dimaksud dengan musibah maknanya musibah semasa, satu. Yang kedua, yang menimpa masyarakat setempat. Barangkali bukan semua umat Islam satu dunia, tapi masyarakat setempat, ya. Maka dalam keadaan itu disyariatkan untuk imam masjid melakukan doa kunut nazilah. Imam. Boleh kita faham bahawa, boleh kita buat kesimpulan bahawa kunut nazilah ni dia adalah doa yang dilakukan secara berjemaah, bukan sendiri-sendiri. Kerana ada pun sendiri-sendiri memang kita lakukan sentiasa. Kita punya musibah sendiri-sendiri hari-hari. Ada je musibah terlepas bas, musibah kereta rosak, musibah macam-macam. Bangun pagi, aduh, musibah juga, kan? Boleh faham? Musibah kita hari tu anak kita tak nak dengar cakap, musibah juga. Kita doa atau tidak? Doa. Kenapa tak nak doa? Oh, tak naklah doa. Amboi, awak sombong sangat. Doalah. Apa juga. Bahkan Nabi kata, jangan memandang mudah doa itu, ya. Walaupun dalam masalah kecil, Nabi kata. Walaupun dalam masalah, seingat saya dalam hadis itu Nabi kata, walaupun dalam masalah kita punya slipper, maknanya benda yang simple, slipper kita buat hal, doa, Nabi kata. Itu maksud, ya. Jadi itu tidak dinamakan sebagai doa nazilah, ya. Ya Allah, kita doa nazilah lah ni, dalam solat fardu kita angkat tangan, ya. Kita solat seorang-seorang, solat fardu, kita dalam sebelum rukuk tu kita angkat tangan, ya Allah, bahu aku sakit, contoh. Itu bukan doa nazilah. Disyariatkan untuk doa, tetapi bukan dengan cara macam tu. Tidak sampai angkat tangan. Disyariatkan ketika sujud, ketika rukuk, ketika sebelum salam. Itu memang itu semua musibah-musibah kita lah, ya. Sebab tu jangan diangkat suara. Ya Allah, bahu aku sakit. Orang satu kampung dengar, oi, Tok Imam sakit, sipulan sakit bahu lah. Dengar dalam doa dia tadi. Bukan, ya.
Baik, doa kunut nazilah dilakukan pada salat 5 waktu secara berjemaah, ya, di mana imam akan mengeraskan suara dia ketika membaca doa tersebut, ya. Kita lihat dalam perenggan yang kedua tu, Nabi mengeraskan suaranya ketika berdoa, yakni berdoa nazilah. Baginda mengangkat kedua tangannya. Baik, keraskan suara 1, mengangkat kedua tangan 2. Sedang orang-orang di belakang baginda, di belakang baginda mengaminkannya. Boleh kita faham, mengangkat kedua tangan dan mengaminkannya. Maknanya jemaah kat belakang pun turut serta angkat tangan, bahkan mengaminkan, ya, mengaminkan qunut nazilah yang Nabi bacakan, ya. Antara yang telah sabit dalam doa qunut nazilah, ini kita sebut lafaz dia pula. Yang tadi kat atas tu tentang tata cara dia lah, ya. Atau kita terlepas, boleh baca perenggan yang pertama sebelum tu, ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendoakan keburukan atau kebaikan untuk seseorang, ya, maka baginda melakukan qunut, yakni nazilah, pada rakaat terakhir, ya, sesudah rukuk. Itu tempat dia, ya. Qunut nazilah dilakukan pada rakaat terakhir. Rakaat terakhir apa? Solat fardu, bukan solat witir. Itu lain, ini lain. Pada rakaat terakhir solat fardu, tak kira lah subuh ke zuhur, asar, maghrib, isyak, rakaat terakhir sesudah rukuk. Okey, itu tempat. Selepas rukuk, sami Allahu liman hamidah, dibacakan doa nazilah tu. Antara doa yang telah sabit daripada Nabi, kita lihat di bawah tu, ya. Kita baca terjemahan dia lah. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham dan Ayas bin Abu Rabi'ah, serta orang-orang yang lemah daripada kalangan orang muslimin, ya. Ini baginda mendoakan kebaikan buat seseorang, mengenangkan bahawa ketiga-tiga orang sahabat tadi tu ditimpa musibah lah, ya. Musibah ya, yang berkait dengan ada implikasi dia pada masyarakat, ya, pada para sahabat yang lain, ya. Itu kerana itu Nabi doakan qunut nazilah, ya. Kita lihat di mushaf sebelah, turunkanlah bencana yang dahsyat terhadap Mudar. Ini Nabi doakan ke atas, ya. Tadi untuk, yakni ke atas atau keburukan, ya. Ya Allah, jadikanlah bencana untuk mereka selama bertahun-tahunnya, sebagaimana yang pernah dilalui oleh kaum Nabi Yusuf. Ya Allah, laknatlah suku Lihyan, ya. Ini Nabi melaknat. Kita lihat di situ, Nabi laknat atas empat kabilah, suku Lihyan, Ri'il, Zakwan dan suku Usayyah, dikarenakan mereka telah menderhaka Allah dan Rasulnya, ya. Ini dalam peristiwa 70 orang sahabat yang diutuskan untuk nak berdakwah kepada empat kabilah tadi tu. Ada rombongan daripada empat kabilah ni datang ke Madinah. Mereka menceritakan kepada Rasulullah tentang keinginan mereka untuk nak mendalami Islam. Maka Rasulullah menyahut permintaan mereka, dan Rasulullah hantar 70 orang pendakwah, dipanggil Qurra. Qurra maknanya kalangan sahabat yang hafal Al-Quran. 70 sahabat yang hafal Quran, maknanya pendakwah-pendakwah daripada kalangan sahabat Nabi diutuskan. Ternyata bahawa dalam perjalanan rombongan tadi mereka khianat, dan akhirnya dibunuh sahabat-sahabat 70 tadi tu, dibunuh. Maknanya boleh kita kata sahabat yang terdiri daripada the best of the best yang Nabi utuskan dikhianati dan dibunuh. Maka kerana itu Rasulullah merasa sangat duka cita, bahkan sangat marah dan murka. Kerana itu Nabi mendoakan laknat, kecelakaan atas 3 kabilah tadi, kerana perbuatan mereka yang sangat dahsyat, keji dan buruk, ya. Kita lihat, maka Nabi mendoakan laknat buat 4 kabilah tadi selama sebulan. Selama sebulan dalam salat fardu ke-5-5-nya.
dalam solat fardu kelima-limanya setiap hari Nabi doa. Ya, kerana musibah 70 sahabat hilang. Ya. Jadi itu jelas memberi kesanlah kepada para sahabat, dari segi moral mereka, dari segi strategi seterusnya, ya, kerana pendakwah sudah ramai yang dibunuh gitu, ya. Kita lihat perenggan yang di bawah tu. Kemudian Nabi mengucapkan setelah selesai dari kunut, Allahu Akbar. Ini takbir perpindahan rukun lah, ya, Allahu Akbar. Lalu baginda sujud, ya, kerana doa tadi tu selepas rukuk, ya. Nabi baca doa, lepas tu Nabi kata Allahu Akbar dan sujud. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad, ya, dengan sanad yang jayyid maknanya elok, ya. Baik. Itulah dia qunut nazilah. Ya, tadi kita dah sebut tentang qunut solat witir. Sekarang kita dah sebut pun tentang qunut nazilah. Baik, kita lihat perkara B, qunut pada solat subuh. Ini yang seperti yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat, ya. Kita lihat, tidak disyariatkan mengkhususkan qunut pada solat subuh sama sekali, kecuali pada nawazil, yakni nazilah, saat sedang terjadi musibah. Kerana itu disyariatkan qunut padanya, ya. Daripada riwayat Abu Malik, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, engkau pernah salat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali di tempat ini, yakni di kota Kufah, selama 5 tahun. Apakah mereka melakukan qunut pada salat subuh? Dia menjawab, hai ananda, hal ini adalah suatu yang baru, muhdath, yakni bid'ah, ya. Ini riwayatlah, ya, daripada seorang tabi'in, ya. Sahabat tabi'in ke sahabat, ya. Sahabat radhiyallahu an ini menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin tidak melakukan kunut pada salat subuh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita sebelum baginda wafat untuk berpegang teguh pada sunnahnya dan sunnah para khulafa rasyidin, iaitu ketika terjadi perselisihan. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat adalah panduan untuk kita, ya. Amalan para sahabat adalah hujjah, ya. Amalan para sahabat juga adalah sunnah yang kita disuruh untuk ikuti. Seperti manalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi secara terang dan jelas mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk, ya, yang datang sesudahku, ya. Bahkan Nabi kata, gigitlah ia dengan gigi geraham, ya. Lalu Nabi berpesan, hindarilah perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, kerana setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap benda bid'ah adalah sesat. Siapa kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Abu Daud dan yang lain, ya. Kita lihat muka surat 491 dalam kat tengah-tengah tu, Sa'id ibn Jubair, ya. Ini seorang tabi'in. Dia berkata, sesungguhnya qunut pada salat subuh adalah perbuatan bid'ah, ya. Di sini ada syubhat. Kita lihat perenggan ke bawah tu. Terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin bahawa Anas bin Malik pernah ditanya, ya, Anas bin Malik seorang sahabat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qunut pada solat subuh? Dia menjawab, benar, maknanya ya. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah beliau berqunut sebelum rukuk atau selepas rukuk? Dia menjawab, setelah rukuk, namun sebentar sahaja, ya. Apa artinya namun sebentar sahaja, ya? Boleh kita, yang dimaksudkan dengan namun sebentar sahaja ini maksudnya untuk tempoh yang, untuk satu tempoh sahaja. Maknanya bukan sepanjang masa, bukan setiap hari, ya, itu maksud dia. Kita lihat penjelasan. Qunut ini adalah qunut nazilah yang tidak dikhususkan untuk salat tertentu, ya. Ini nak sanggahan lah buat mereka yang berhujah dengan kenyataan Anas bin Malik ni, ya.
bahawa Nabi kunut pada solat subuh. Ya, tetapi tinggal lagi kita kena faham apa yang Nabi, bila ada riwayat bahawa Nabi pernah kunut dalam waktu subuh, perlu difahami ini kunut apa? Ini kunut untuk apa? Apa tujuan dia? Apa sebab dia? Maka dijelaskan di sini, ditegaskan di sini bahawa kunut ini adalah kunut nazilah. Ini kunut yang dilakukan kerana musibah yang menimpa, yang tidak dikhususkan untuk salat tertentu sahaja. Maknanya bukan untuk salat subuh saja. Sebenarnya kunut nazilah dianjurkan untuk dilakukan pada setiap salat fardu, atau mana-mana salat fardu yang kita rasa kita nak buat. Ya, andai kata bahawa imam memilih untuk bila ada terkena musibah, contoh terkena musibah sebelum solat zuhur tadi, maka dalam solat zuhur tu imam membaca qunut nazilah, ya, kerana musibah baru nimpa tadi tu. Ternyata bahawa masuk waktu asar musibah tu selesai, terangkat, hilang, maka tidak lagi qunut nazilah. Nampak? Selagi mana musibah tu ada, dibaca lagi kunut. Ya, gitu sebenarnya tujuan dan cara dilakukan kunut nazilah. Ya, itu maksud, tidak khusus untuk salat tertentu dan dilakukan setelah rukuk. Ya, selain itu tidaklah Nabi SAW membacanya melainkan untuk berdoa akan kebaikan atau keburukan atas satu kaum. Ya, baik, itulah dia, ya, kunut nazilah. Ya, baik, kita lihat muka surat sebelah, ya, dalam perenggan yang kedua di bawah tu. Oleh sebab itu Asim pernah datang dan bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Dia berkata, apakah kunut dilakukan sebelum rukuk atau setelahnya? Anas menjawab, sebelumnya. Jadi selepas, sekarang sebelum. Ya, dia berkata, sesungguhnya seseorang telah mengabarkan kepadaku bahawa kamu pernah mengatakan setelah. Anas menjawab, dia telah keliru. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca qunut setelah rukuk selama sebulan sahaja. Boleh gariskanlah perkataan selama sebulan sahaja, kerana ini adalah kenyataan Anas bin Malik, ya, sahabat Nabi yang agung, bahkan dia khadam, ya, pembantu peribadi Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sepengetahuanku, kata Anas, Nabi SAW pernah mengutus suatu kaum yang disebut sebagai Qurra, sekitar 70 orang kepada kaum musyrikin ketika itu. Itu, ya, itu yang kita sebut tadi, ya, tentang peristiwa pembunuhan 70 orang Qurra tadi tu. Maka kerana itu Nabi baca qunut nazilah dalam solat fardu 5 waktu setiap hari, dan seperti mana kata Anas, selama sebulan sahaja. Ya, maknanya selepas sebulan tu, ya, Nabi tidak lagi buat qunut nazilah. Ya, baik, kita lihat perenggan seterusnya. Anas bin Malik menafikan adanya qunut setelah rukuk. Di sini dapat difahami bahawa qunut witir dilakukan sebelum rukuk. Ini boleh gariskan. Qunut witir dilakukan sebelum rukuk, ya. Sedangkan qunut nazilah dilakukan setelah rukuk. Ya. Witir, doa kunut, doa kunut solat witir dilakukan pada rakaat terakhir witir itu sebelum rukuk. Ya. Qunut nazilah dilakukan pada rakaat terakhir solat fardu itu selepas rukuk. Ya. Baik. Adapun hadis, kita lihat perenggan seterusnya. Adapun hadis yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan kunut pada solat subuh hingga wafat adalah hadis mungkar. Hadis mungkar maknanya hadisnya dhaif. Ya. Di dalam sanadnya terdapat Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Mahan, seorang perawi yang mendapat komentar negatif. Maknanya para ulama hadis kritik dia, jarah dia, sehingga menyebabkan riwayat dia tidak diterima. Ini masalah hadis, ya, yang sangat penting dalam kita nak menentukan sabitnya satu amalan atau tidak dalam syariat. Perlu kepada sahabat, perlu dikembalikan kepada Nabi.
Dan untuk nak pastikan sama ada Nabi buat atau tidak, perlu dilihat status hadisnya. Maka jika sabit, jika sahih hadisnya, dilakukan ya amalan itu. Jika hadis itu tidak sabit, maka tidak boleh dilakukan ya, kerana tak sabit daripada Nabi ya. Baik, jadi itu kesimpulan kita dalam masalah doa kunut, bahawa doa kunut ni ada dua jenis ya. Yang kita maksudkan dengan doa kunut maknanya doa dalam solat. Ada dua jenis. Jenis yang pertama, doa kunut solat witir, yang dilakukan pada rakaat terakhir solat witir itu sebelum rukuk ya, dengan bacaan yang tertentu, iaitu Allahumma hdina fi man hadait. Itu doa kunut solat witir. Jenis doa kunut yang kedua adalah doa kunut nazilah ya, yang dilakukan apabila berlaku satu musibah umum menimpa ke atas sebuah masyarakat di sebuah tempat, di mana imam di masjid akan membaca doa kunut ya, dalam salat fardu 5 waktu ya, dan dilakukan pada rakaat terakhir solat fardu tu selepas rukuk dengan bacaan doa apa? Adakah nak baca doa yang Nabi baca untuk ke atas 4 kabilah tadi? Bergantung kepada musibah yang menimpa. Kalau tak cukup air, mintalah hujan. Kalau ada penyakit, mintalah disembuhkan penyakit tu, penyakit taun ke, minta jauhkan. Atau apa-apa penyakit yang menular, yang sebab penyakit denggi ke kan, kalau satu kampung tu semua kena misalnya. Atau ada musuh di perbatasan, di sempadan ya, maka disyariatkan baca doa kunut. Ya Allah, bantulah kami dalam berdepan dengan musuh-musuh di Lahad Datu ke apa ke, di mana-manalah yang musuh yang nak menyerang atau sedang menyerang ya, dalam keadaan macam tu jadi dibaca. Ini real, ini bukan hayalan. Kita je kadang-kadang hayal, tak melihat signifikannya doa nazilah ni ya. Maka ini dia dua jenis doa kunut yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika salat. Ternyata bahawa kalau kita dah faham, ternyata bahawa apa yang dilakukan oleh masyarakat mengkhususkan doa kunut pada salat subuh, ia adalah satu kekeliruan yang jelas. Dari segi pengkhususannya, dikhususkan solat subuh sahaja. Dari segi lafaznya, ternyata bahawa dia dilakukan pada solat subuh. Ini solat fardu. Yang kita tahu dalam solat fardu ada kunut nazilah. Tetapi ternyata bahawa doa yang dibaca adalah doa kunut solat witir. Ini solat subuh. Nampak? Jadi ini adalah kekeliruan. Dan tempatnya pula selepas rukuk. Selepas rukuk, kalau dalam solat fardu, betul lah tu solat fardu, solat subuh. Kalau lepas rukuk, kunut nazilah selepas rukuk. Tapi yang dibaca doa kunut solat witir. Keliru. Keliru, segala keliru ya. Semua gara-gara hadis tadi tu. Hadis mungkar, hadis lemah tadi, bahawa Rasulullah sentiasa melakukan doa kunut dalam solat subuh hingga wafat. Ini ketika gara-gara kita tidak ambil peduli tentang kesahihan sebuah hadis. Semua hadis asal sabda Nabi. Nabi. Ini hadis ni. Kamu tolak hadis. Kamu apa? Kamu menentang hadis Nabi. Kamu menentang sunnah Nabi. Kita pula yang menentang. Kamu tak suka Nabi. Sudah. Kamu benci Nabi. Kamu Wahabi. Sudah lagi pening. Kamu kafir. Itu kemuncak dia. Kamu halal darah. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara keliru tentang masalah yang kita sebut tadi, akhirnya tak semena-mena tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada kita bermacam-macam, akhirnya habis dihalalkan darah kita. Sudah ya. Jadi ini kita kata pentingnya untuk kita kembali kepada hadis tadi tu, statusnya sahih atau tidak. Dan ini perlu kepada ilmu. Dan gara-gara kejahilan masyarakat tentang masalah ilmu hadis,
dan status kesahihan atau kedaifannya menyebabkan kekeliruan yang tidak ada kesudahannya sehinggalah ke hari ini, ya. Ya. Kalau dah tahu imam tu buat juga, kita berjemaah macam mana? Ya, kita diuji dengan imam yang buat doa kunut. Ini adalah ujian. Dan dalam masalah macam ni, ya, dalam masalah solat berjemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi kita kaedah panduan, ya, di mana Nabi kata innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir, takbir ihram, maka takbirlah, ya. Wa idza qara'a fansitu. Dan jika dia membaca, hendaklah kamu diam, ya. Wa idza raka'a farka'u. Dan jika dia rukuk, maka rukuklah. Wa idza qama faqa. Dan jika dia bangun, ya, bangun. Wa idza sajada fasjudu. Dan jika dia sujud, maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Bahkan kalau imam itu solat duduk kerana keuzuran yang tertentu, dia sakit ke apa, fasallu julusan ajma'in. Nabi kata kamu pun hendaklah turut serta solat duduk seperti dia, kerana imam dijadikan untuk diikuti, ya. Ini juga satu masalah juga yang kita kena faham juga, ya. Kadang-kadang kita lewatkan pergerakan kita. Imam dah takbir Allahu Akbar, kita usalli Allah. Kita dah menyelisih imam. Imam dah masuk Al-Fatihah, kita masih lagi terhege-hege. Kita dah menyelisih imam. Imam bila rukuk, apa kita kena buat? Kita kena terus rukuk, walaupun masih lagi kita tak habis bacaan kita. Bahkan walaupun surah Al-Fatihah, kalau tak baca surah Al-Fatihah pun, kita hendaklah rukuk. Kerana apa? Ikut imam didahulukan. Seperti mana kalau kita masbuk, kita lewat, ternyata bahawa imam tengah rukuk, kita buat apa? Kita terus takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, lepas tu kita terus takbiratul ihram untuk rukuk, kan? Maka begitu. Bagaimana dengan Fatihah kita untuk rakaat itu? Terangkat kewajipan dia. Kerana apa? Kewajipan ikut imam lebih wajib, didahulukan, ya. Maka begitu juga bila dibangun rukuk, terus bangun. Jangan duduk baca-baca lagi. Masa sujud, imam bangun daripada sujud, terus bangun. Awak tengah tak habis zikir, tak baca doa lagi, terus. Masa imam tengah baca tasyahud, tengah duduk, kita duduk. Dan bila dia salam saja, kita terus salam. Jangan terhege-hege dengan bacaan tasyahud kita. Barangkali tasyahud kita tak habis, doa selepas tasyahud tak habis, ikut imam hendaklah didahulukan. Jadi itu kaedah yang kita kena ingat. Boleh kita tambahkan perisa sikit bagi ingat betul-betul. Jangan jadi khawarij dalam solat. Jangan jadi khawarij dalam solat. Ini sekadar nak curi perhatian lah. Khawarij ni penentang pemerintah. Untuk makluman, ketika salat pun kita ada pemerintah kita. Apa dia? Imam. Imam ni kadang-kadang dimaksudkan ialah imam negara, pemerintah. Dan imam dalam salat, itu kita sedia maklum lah. Dalam kedua-dua keadaan kita kena ikut, kita kena taat, ya. Jadi ini kaedah yang sangat penting untuk kita faham. Maka bagaimana kalau imam itu doa kunut? Jawapan dia ikut, angkat tangan, bahkan aminkan, ya. Bahkan diaminkan, ya. Kerana kita meraihkan ini masalah yang adanya khilaf di kalangan para ulama, ya, yang mana insya-Allah kita dah faham bahawa ini semua hasil daripada salah faham tentang hadis tadi, hadis kekeliruan tentang darjat kedudukan dia, sahih tak sahih. Jadi boleh kita buat simpulan, orang yang buat doa kunut subuh ni, kita berbaik sangkalah. Kerana mereka melihat bahawa hadis ni sahih lah. Walaupun kita secara yakin dan pasti kita mengatakan bahawa ini hadisnya dhaif, bahkan mungkar. Mungkar maknanya lafaznya diingkari, lafaznya tak boleh diterima, diingkari, ya. Tapi kita raikanlah, imam tu dah baca doa kunut, kita turut angkat tangan dan mengaminkan. Tetapi kalau kita jadi imam, kita tak buat, ya. Kalau imam tu Ustaz, ya, kita surau tu, ya, awal sikit, tak ada imam biasa, jadi imam jadi kita jadi imam takkan macam kuno je. Kena tahu. ya, kalau kita jadi imam tak boleh.
Nanti Wahabi. Itulah dia. Itu dia. Itu cabaran dia. So orang kata ni Wahabi jangan sini. Itu cabaran lah, cabaran. Mana jangan jadi imam lah, tak boleh. Barakallahu fiik. Itu kebijaksanaan. Bagi ruang lah. Jangan jadi imam. Bagi bagi excuse lah. Ya. Ya, memang bagi saya bukan subuh pun. Bagi saya seorang sunnah tu dia tak boleh nak jadi imam kat mana-mana masjid. Buat masa sekarang ni lah. Ini musibah atas seorang sunnah lah. Dia tak boleh jadi imam kat mana-mana masjid. Kecuali kalau dia merasakan bahawa dia boleh memberi satu panduan yang baik. Dia boleh memberi contoh yang baik. Dia boleh berdakwah kepada jemaah masjid tu. Kalau dia rasa kebaikan dia lebih. Tetapi kalau dia merasakan bahawa dia pun lemah, ilmu dia pun lebih kurang, kan ada banyak orang tanya-tanya dia tak boleh jawab, maka jangan ke depan. Kerana kalau dia ke depan dan dia melaksanakan sunnah yang dia dah belajar, tetapi kerana dia ada kelemahan, dia tak tahan, dan barangkali kalau sampai ke depan iman dia tergugat, sudah lepas solat lagi nanti aku nak doa ke tidak berjemaah, dungdang solat dia pun tak tenang, ya, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia pun al-fatihah. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awak telah gagal dalam ujian, lain kali jangan buat. Sebab tu kita kata jangan ke depan kalau rasa tak selamat. Okay? Kalau kita rasa kita ada kekuatan, dan kalau kita rasa kita punya apa yang kita nak sampaikan tu ada baiknya, ada kebaikan, tidak dinafikan akan ada cabaran dan tentangan mesti. Mustahil satu hari nanti kita sampaikan dakwah sunnah dan tiba-tiba satu penduduk negara tu semua tak semena-mena terima. Alhamdulillah, bagus dakwah sunnah kau. Ini mustahil. Kerana mesti ada orang yang menentang. Ni tak betul ni. Ini Pak Wahab. Apa ke? Kan? Mesti ada. Tinggal lagi kita nak menilai antara kebaikan dan mudarat. Maka jika kita melihat bahawa kebaikan dia lebih, untuk kita jadi imam kat depan tu, setidaknya kita, khususnya kalau kita adalah seorang yang contoh dalam masyarakat melihat apa yang kita buat dan kita menjadi satu ikutan, ya. Kalau seorang tu dia ketua lah dalam masyarakat, maka dia merasa sudah tiba masanya untuk dia ke depan, boleh dia ke depan. Tetapi kalau kita ni kita pun tak tahu, orang pun tak kenal, ni siapa ni, jubah senteng, janggut apa, ini teroris, sudah dipanggil polis apa kan. Jadi kan itu dia, maslahat dan mudarat perlu dinaik. Dan ini perlu kepada kebijaksanaan. Kadang-kadang kalau kita gopoh, dia boleh menyebabkan fitnah, ya. Dan akhirnya tak sampailah apa yang kita nak ni. Kita nak tunjukkan contoh yang baik, nak ajar sunnah bahawa dalam solat subuh ni tak ada qunut. Qunut ni mana datang? Nabi tak buat. Kalau nak buat qunut ni kena ada musibah. Apa musibahnya? Apa musibah? Tak cukup air. Okey, kita buat doa qunut. Tapi solat zuhur nanti kena buat lagi, kan? Dan ni bukan Allahumma hadina fiman hadait. Tidak. Ya Allah, turunkan hujan ke apa? Ya Allah, pulihkanlah paip-paip air kita ni. Ya Allah, selesaikanlah pertelingkahan dalam masalah konsesi syarikat air ni. Doa. Itu doa qunut nazilah, kan? Tapi kalau kita rasa tak ada kekuatan, ya, jangan, ya. Kena buat dalam bahasa Arab kan. Iyalah. Ya. Itulah dia kata, segala kekeliruan. Lah dia tak tahu nak baca doa apa dalam subuh. Dia buat hari-hari, dia bantai je lah doa qunut witir. Allahumma hadina fiman hadait. Bukan tadi kita dah baca dalam solat witir. Repeat. Ulangan. Ya. Dekat Mekah bulan Ramadan, solat witir dia last kali dia punya doa tu kan panjang lain sikit. Itu doa khatam Quran Memang tak boleh. Okey. Doa witirnya panjang. Ya, doa witirnya panjang. Kadang-kadang sampai 10 minit, 15 minit. Ya.
Doa witirnya panjang. Allahumma hdina fiman hadait, la manja minka illa ilaik. Lepas tu dia tambah lagi, ya Allahumma. Panjang. Macam mana? Soalan tu cantik tu. Jawablah. Kita kena ada kaedah, ya, dalam kita memahami agama. Kita kata wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik contoh, sebaik-baik panduan dan ikutan adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi buat, tak buat, kita jangan buat. Pernah atau tidak Nabi buat doa panjang-panjang macam tu? Kena jawab. Dalam doa kunut witir kan? Ketika solat bulan Ramadan, di luar Ramadan sebenarnya sama sebenarnya. Ya, tak apalah. Dalam bulan Ramadan, ya, cuma boleh eloklah tu. Dalam bulan Ramadan, dalam salat tarawih ketika witir, itu dianjurkan untuk kita salat seperti yang kita sedia maklum, salat tarawih termasuk salat witir dalam bulan Ramadan dianjurkan berjemaah. Itu beza dia. Dianjurkan berjemaah. Berbeza dengan di luar bulan Ramadan. Kita tetap dianjurkan untuk buat salat malam, ya, termasuk salat witir, tetapi bersendirian. Itu jelas beza di antara bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Satu berjemaah, satu bersendirian. Tapi dari segi doa witirnya sama. Doa witirnya sebenarnya itulah dia apa yang kita telah lihat dalam tadi awal perbincangan kita. Doa kunut ketika salat witir di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, doanya sama. Doanya sama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan hujungnya la manja minka illa ilaik. Habis. Yang ditambah-tambah itu kita kata ini tambahan yang tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan kita terus terang kata, insya-Allah tak kira sesiapa yang buat, Masjid Haram ke, Mekah atau Madinah ke, imam tokoh mana pun, tetapi kita kata tokoh yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Dan tidak ada tokoh yang lebih hebat yang kita jadikan sebagai panduan lebih daripada Rasulullah SAW. Ya. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, kenapa ada perbezaan salat tarawih di Mekah atau di negara Arab sendiri? Tak ada selawat dan bacaan. Lepas salat 2 rakaat, salam terus, bangun dan salat lagi. Ini dalam salat tarawih. Antara setiap 2 rakaat tu. Cuma di Malaysia saya nampak perbezaan mana yang betul. Juga di tengah-tengah salat tarawih ada doa. Saya pernah dengar solat subuh jika tak kunut tak sah solat, terutama di sekolah-sekolah guru-guru mengajar anak murid begini. Ini adalah dakwaan. Ini ada beberapa pertanyaan ni. Dia kata selawat dan bacaan lepas solat 2 rakaat. Ini dalam tarawih lah. Ya, dalam tarawih, ya, tarawih 2 rakaat sampailah 11 rakaat. Tidak ada selawat, ya. Buat mereka yang baca selawat, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq taraddaw alaih, jemaah belakang radhiyallahu an. Lepas tu 2 rakaat berikutnya Al-Khalifatul Thani Abu Bakar Khalifah kedua siapa? Umar Al-Khattab taraddaw alaih radhiyallahu an. Kadang-kadang jemaah ni apa dibaca tak tahu. Lepas tu Al-Khalifatul Thalith, khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan radhiyallahu an. Radhiyallahu. Apa lagi kita baca tengoklah. Al-Khalifah yang keempat pula Sayyidina Ali radhiyallahu an ke karamallahu wajah. Kita pun Allahu akbar. Ini Syiah ni. Taraddu'an radhiyallahu an. Kalau 20 rakaat 23 buat macam mana? Dia ada inovasi dia lah. Lepas tu tambah lah. Lepas tu Khalifah Muawiyah. Lepas tu Khalifah siapa? Yazid bin Muawiyah. Lepas tu siapa? Tapi ini semua tambah-tambahan, ya, yang tidak ada asas dalam sunnah, maka tak boleh buat, ya. Kita buat apa yang sejajar dengan sunnah Nabi. Apa lagi nak? Kan? Apa lagi nak? Kita buat satu ibadah ikut sunnah Nabi SAW. Ada yang lebih hebat? Ada yang lebih baik? Pun kadang-kadang kita dengar orang keliru. Apa ni? Ada kelompok
Dia bila ibadah dia nak buat ikut sunnah dengan apa yang sahabat buat je. Je tu pun berat tu. Apa yang sahabat, apa yang Nabi dan sahabat je buat. Lain tu dia tak nak buat. Ini tak betul ni. Terbalik awak ni, kan? Solat subuh kalau tak kunut tak sah salat. Ini dakwaan. Kita kata qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikanlah bukti kamu jika kamu berkata benar. Tak kira lah siapa, guru mengajar di sekolah ke, syekh mengajar di masjid ke, tak kira, ulama sebuah negara ke, mufti ke, tak kira. Semua mereka yang pasti mereka perlu bawa dalil. Dan dalil itu tidak lain dan bukan daripada Quran dan hadis. Ada pun dalil akal, ada pun dalil kata sipulan, ini bukan dalil. Ini boleh kita buat sandaran, tetapi dia tetap perlu sandarkan kepada Quran dan hadis. Quran dan hadis. Kerana itu panduan kita, ya. Baik. Saya ingat kita berhenti dulu sebelum kita mulakan kuliah yang berikutnya. Wallahu a'lam.